Hai, dia saya di sini. Sekarang ni saya berada di Kampung Y, salah satu tempat pelancongan di Negeri Perlis, sempena tahun melawat Perlis. Saya pernah datang tempat ini pada masa Covid dan 6 bulan yang lepas saya datang lagi sekali. Tak ada apa yang berubah tuan-tuan. Tapi bukan itu yang saya nak bercerita. Saya nak bersembang mengenai anak syarikat Kerajaan Negeri Perlis, iaitu PKENPS. Bagi orang Perlis, siapa tak tahu PKNPS, di mana ditubuhkan pada masa Menteri Besar yang lalu. Jadi pada sidang DUN 2011, pada ketika itu Menteri Besar Perlis Datuk Mat Ishak Sabu, beliau mengatakan 32 daripada 46 anak syarikat PKNPS tidak beroperasi. Wow. Siapalah yang tubuh sampai 46 anak syarikat? Mungkin pada masa itu Menteri Besar yang dinamakan Syahidan the Sarkas Parlimen, beliau begitu agresif pada ketika itu. 46 anak syarikat, negeri yang kecil, yang sama saiz dengan Kubang Pasu, ada 46 anak syarikat. Tapi benda dah habis, benda dah berlalu. Baru-baru ini PMX dengan nada yang keras agak tidak senang dengan JLC ataupun JLAC milik Kerajaan Persekutuan, yang mana syarikat yang tak ada untung pun jalan macam biasa, gaji chairman dibayar, gaji lembaga pengarah pun bayar, tapi syarikat tak buat untung. Jadi PMX telah mengarahkan Jabatan Audit untuk masuk audit lebih kurang 2,000 JLC di Malaysia ini yang di bawah federal government. Jadi pada 2011, mengikut Menteri Besar pada ketika itu, dia cakap hanya 14 anak syarikat yang beroperasi. Saya nak tanyalah kepada Menteri Besar, sekarang ni berapa anak syarikat daripada 12 itu, berapa yang masih aktif dan adakah mereka membuat keuntungan? Yang saya cari dalam Google, saya hanya terjumpa Rumpun Trust, PME Shipyard yang berada di Kuala Perlis dan juga Pen Holding. Adakah syarikat yang saya maksudkan ini masih membuat keuntungan? Untung atau rugi? Jadi saya minta lah kerajaan negeri buat sedikitlah press conference untuk beritahu kepada rakyat Perlis yang 3 anak syarikat di bawah PKNPS ini masih beroperasi dan membuat untung. Kalau rugi daripada tahun berapa? Kena cakap tuan-tuan. Dan saya harap sangatlah Jabatan Audit datang sama ke JLC milik kerajaan negeri untuk buat audit. Kerana tata kelola yang ke laut ini, yang makan duit rakyat, dapat segala allowance, chairman, ahli lembaga pengarah, tetapi company tak buat untung. Jadi kalau tak buat untung, tutup syarikat ini. Begitu juga dengan pengurus besar dan pengurus kanan yang selama ini hampa bekerja. Sekiranya syarikat itu rugi, you have to get lost. Pekerja-pekerja yang di peringkat bawahan, mereka itu tidak boleh disalahkan kerana mereka kerani, juruteknik, dan yang menjaga hal ehwal syarikat yang tidak membuat dasar. Mereka ini tidak boleh dipersalahkan dan mereka boleh dipindahkan ke jawatan di Kerajaan Negeri Perlis. Itu yang saya cakap. Jadi rakyat Perlis, kita mintalah kepada Menteri Besar Perlis ini buat satu press conference ataupun bertulis. Mungkin dalam sidang Dewan Undangan DUN nanti, apa kata Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Abdullah bentangkan cerita pasal anak syarikat yang masih beroperasi, adakah mereka membuat untung ataupun rugi. Rakyat Perlis nak tahu. Boleh tak boleh? Okey? Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat.